Dan seterusnya kita nak beralih kepada Profesor Madya Dr. Hafizi Mando. Apa khabar Dr. Hafizi? Alhamdulillah perjalanan begitu jauh daripada Kuala Lumpur kita datangkan khas. Jadi salah satu daripada selepas sahaja penawanan Israel ke bumi Palestin, Profesor Madya Dr. Hafizi, kita dimaklumkan banyak rundingan-rundingan dibuat kepada pertubuhan-pertubuhan yang mungkin mewakili Palestin dan sebagainya. Apakah sebenarnya yang berlaku? Apakah sebenarnya helah Israel dalam mengenengahkan beberapa rundingan, sama ada bersama kuasa-kuasa besar ataupun masyarakat Arab di sekeliling? Apakah agaknya yang berlaku dan bagaimana kesan kepada Palestin itu sendiri, dan bagaimana mungkin kalau Profesor boleh sebut tentang penubuhan Hamas dan juga Intifada? Silakan Profesor Madya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Tuan Moderator forum kita pada malam ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Zain Kandar. Ada di panel yang berwibawa, saya merasa sangat beruntung pada malam ini dapat berkongsi pentas dengan Profesor Kamrul Zaman Yusuf, sebenarnya pakar wujud dalam isu-isu Palestin dan isu Timur Tengah, orang yang berautoriti lah untuk bercakap tentang subjek ini. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan seorang yang memang telah membuktikan dengan amal beliau sokongan dan juga pembelaannya kepada rakyat Palestin, iaitu Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar. Ini kena sebut penuh kekeliru pula. Ini Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar, beliau adalah Naib Presiden MAPI. Jadi Alhamdulillah, bila tadi saya dapat mengutip banyak mutiara daripada Prof. Kamrul Zaman, beliau menyebut beberapa istilah, dan saya rasa para mahasiswa dalam Dewan ini perlu menggali dan meneliti dengan lebih lanjutnya beberapa istilah atau terminologi yang disebut. Contohnya macam mandat British. Apa yang dimaksudkan dengan mandat? Nah, ini boleh memecahkan beberapa persoalan, persekongkolan antara Zionis, sama ada pertubuhan Zionis antarabangsa ataupun Zionist Federation of Great Britain. Waktu itu memang menggunakan kuasa-kuasa imperial yang pada peringkat awal diterajui oleh Great Britain, yang kemudian diwarisi oleh Amerika Syarikat. Dan kita lihat bagaimana mereka menggunakan ataupun mempermainkan istilah untuk mengaburi masyarakat antarabangsa. Contohnya Palestin itu disebut sebagai bukan tanah jajahan, tapi sebagai mandat. Siapa yang memberikan mandat? British sendiri memberikan mandat kepada dirinya melalui Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai tanah bumi Palestin yang dikatakan ketika itu sudah tidak lagi dinaungi oleh khilafah Uthmaniyah, yang ditumbangkan sebenarnya oleh persekongkolan antara kuasa imperialis British, Perancis dan juga Zionis. Dan kita lihat selepas Perang Dunia Kedua, mereka menukar istilah itu daripada mandat kepada trustee. Bayangkan kelicikan mereka mempermainkan istilah di mana mereka menyebut Palestin ini sebagai amanah, pemegang amanah, Britain sebagai pemegang amanah, yang kemudiannya diserahkan kepada Zionis untuk mendirikan sebuah entiti haram bernama Israel. Jadi kita jangan terkeliru. Britain dalam mengenengahkan agendanya kemudian diwarisi oleh Amerika. Mereka menggunakan pelbagai terminologi, termasuklah negara kita ini yang satu ketika dulu menjadi polemik, sama ada negara kita pernah dijajah ataupun tidak, kerana tanah Melayu itu Melayu disebut sebagai protectorate, negara yang dilindungi, bukannya yang dijajah. Tapi kita kena lihat Britain dia akan menggunakan apa sahaja pendekatan mesra. Penjajah yang paling lunak, yang paling sopan atas muka bumi ini adalah Britain berbanding dengan Belanda, dan juga penjajah Itali dan Perancis. Sebab itu kita tengok di dalam bahasa kita, di dalam budaya kita ada paku Belanda, ada Belanda diberi tanah, tapi tidak ada peribahasa yang mengaitkan keburukan dan kejahatan Britain, kerana dia menjajah dengan penuh santun. Jadi ini kita kena faham dalam kita memahami
agenda musuh terutamanya Zionis yang menggunakan kuasa-kuasa besar untuk menguasai dunia. Baik. Nah, bila kita bercakap tentang sejarah perjuangan Palestin, tadi Profesor Kamrul Zaman sebut beberapa landmark events ataupun event-event, peristiwa-peristiwa landmark, peristiwa-peristiwa besar yang kita kena kuasai dengan baik turutan ataupun kronologinya untuk kita memahami isu, ya. Dan saya nak sebut dekat sini, tadi disebut pada tahun 1922, kemudian 1948. 1948 tu bolehlah kita ambil sebagai titik mula, the starting point kepada penubuhan secara rasmi, ya, entiti haram bernama Israel, ya. Dan ada beberapa key events, ya, ataupun peristiwa-peristiwa yang memberikan kita suatu kerangka, satu framework yang memungkinkan kita untuk menyelusuri, untuk memahami isu ini dengan baik. Nah, satu event, ya, ataupun yang boleh kita katakan sebagai the turning point, ya, sejak daripada tahun 1948 adalah pada tahun 1987, ya, di mana kita dapat kenal pasti ini sebagai satu peristiwa penting, satu peristiwa pokok. Kerana apa? Kerana selepas pasca 1987 ini yang ditandakan dengan peristiwa yang kemudiannya menjadi buah mulut sehingga menjadi tajuk sebuah nasyid, Intifada, ya. Semua, ya, anak-anak muda ketika itu mendendangkan lagu Intifada. Mungkin sebagian besar dia tidak memahami apa yang mereka dendangkan, tetapi Intifada ni is a key event yang Israel selepas daripada itu, ya, mula bercakap dengan bahasa yang berlainan, mula bercakap dalam nada yang berlainan. Mereka bercakap dengan nada perundingan damai, mereka bercakap dengan bahasa perdamaian. Yang sebelum itu mereka langsung tidak menganggap bahawa mereka perlu berdamai dengan pihak yang mereka musuhi, yang mereka jajah dan yang mereka taklukkan. Sebab apa? Kerana mereka mempunyai agenda untuk terus menafikan hak rakyat Palestin dan tidak mempedulikan mereka sedikit pun, dan akan menjajah dan menduduki, bahkan mengeluarkan penduduk Palestin seluruhnya selama-lamanya. Sebab itu kita tengok, sebaik sahaja Baitul Maqdis ditawan pada tahun 1967, ya, dalam apa yang disebut sebagai An-Naqsa. Ada dua tragedi besar, ya. Pertama kita sebut Nakbah, yang kedua An-Naqsa. Nakbah ni katastrofi. Katastrofi ni apa, ya, Prof? Kehancuran, kemusnahan besar, ya. Pada An-Naqsah ni adalah, boleh kita terjemahkan sebagai kekalahan yang memalukan, ya. Di mana pada tahun 1967, ya, sebaik saja Baitul Maqdis dikuasai dan Masjid Al-Aqsa menjadi taruhannya, ya, pada setepatnya pada 7 Jun 1967, Baitul Maqdis diisytiharkan sebagai ibu negara yang disatukan dan kekal abadi, ya. Itu menunjukkan bahawa mereka tidak berhasrat sama sekali untuk memulangkan hak kepada mereka yang berhak. Mereka tidak langsung terlintas dalam fikiran mereka untuk mengembalikan hak kepada rakyat Palestin. Dan ini memang terbuktikan pada tahun 1948 apabila berdirinya negara Israel, PBB kononnya, ya, walaupun telah berjaya meluluskan satu resolusi UNGA, United Nations General Assembly, resolusi 194/3, yang mana rakyat Palestin yang disebut oleh Prof tadi diusir keluar, ya, mereka diberikan hak untuk kembali dalam waktu yang terdekat. Dan sehingga ini, mana sudah hampir 68 tahun, betul ke tu Haji? 68 tahun. So, kita pun dah lost count, ya? Macam kita lah, kita dah usia-usia macam ni, kalau orang tanya kita terfikir sejenak, berapa umur aku? Sebenarnya isu Palestin lebih tua lagi daripada kami, kecuali Prof lah. Berapa umur Prof? 45. Tak, maknanya lamanya isu ni, sampai tidak ada peristiwa dalam hidup kita ni yang lebih lama daripada usia kita. Susah kita nak cari satu peristiwa yang berlanjutan, berpanjangan, yang lebih lama, lebih tua daripada usia kita, kecuali isu Palestin. Muammar Gaddafi pun, ya, yang kita sangka akan menjadi presiden selama-lamanya, sebab dia naik jadi presiden ketika umur saya 6 tahun, Prof. Dan dia mati dengan penuh tragis pada tahun 1950. Seluruh kehidupan saya pergi bersama-sama dengan arwah. Tapi akhirnya berakhir juga, ya. Tapi isu Palestin ni setakat ini
Ya, belum lagi berakhir. Dan saya berharap kalau saya menutup mata bertemu dengan Allah, isu ini selesai dengan sejahtera dan rakyat Palestin kembali mendapatkan hak mereka, dan kita boleh bersama-sama ke Masjid Al-Aqsa dan meletakkan dahi kita ke atas lantainya dengan penuh hormat, dengan penuh maruah, bukan dalam keadaan masjid terjajah dan dikuasai seperti tadi. Ya. Saya minta maaf lah, kadang-kadang bila bercakap tentang isu ni tu aja kita jadi emosi. Jadi kadang kita pergi mengata-kata, kan? Jadi balik kepada isu tadi, kenapa Israel mula bersikap lunak, mula bercakap tentang perdamaian? Kerana apa? Kerana sebelum itu perjuangan yang diterajui oleh rakyat Palestin tidak berteraskan kepada suatu perjuangan yang padu dan satu perjuangan yang boleh memberikan jaminan kepada perjuangan itu sendiri. Dia berasal sebagai sebuah perjuangan yang diperjuangkan atas nama kebangsaan Arab, yang kemudian diperkecilkan kepada perjuangan yang berteraskan kepada sosialisme, label ataupun jalur Nasirisme. Kemudian apabila kalahnya Mesir dan Syria dan negara-negara Arab dalam tahun 1967, rakyat Palestin terpencil. Lalu perjuangan itu diperkecilkan lagi dan disudutkan lagi menjadi perjuangan rakyat Palestin semata-mata. Dan seterusnya menjadi suatu perjuangan yang dibataskan kepada persekitaran PLO dan akhirnya menjadi perjuangan peribadi Yasser Arafat. Sebab itu Israel tidak pernah merasa terancam. Tiba-tiba 1987, ya, kita dapati the table was turned. It was a turning point. The tide has been stemmed. Arus sudah berjaya disekat dan beransur-ansur kita masuk reverse gear. Dan Israel menerima kesan dan akibat. Apabila perjuangan ini mula dikumandangkan daripada mimbar-mimbar masjid, itulah diintifadah. Intifadah batu. Mereka hanya bersenjatakan batu. Sedangkan sebelum itu umat Arab berperang dengan mereka dengan menggunakan senjata. Tiba-tiba apabila rakyat Palestin yang nampak dhaif bersenjatakan batu ini memberikan impak yang cukup besar sehingga Israel terpaksa merubah strategi mereka. The reality starts to dawn upon them. Mereka mula merasai hakikat sebenar yang menyebabkan mereka sekarang ini bermula pada tahun 1987 dengan kelahiran Hamas yang munculnya bukan tiba-tiba. Tapi ini yang kita kena pelajari dengan tekun, ya, dengan mendalam sejarah ni, ya. Perlu kita pelajari secara detail baru kita memahaminya. Masalahnya Prof, sejarah ni dipelajari seperti lagi. Dan kemudian didatangkan rumusan-rumusan yang sebenarnya jauh daripada hakikat sebenarnya. Jadi kita tengok Hamas ni adalah satu kekuatan yang dibina sejak hari-hari pertama lagi, yang kita tak perasan sebenarnya. Satu pergerakan yang membina momentumnya dari masa ke masa. Saya nak bagi satu contoh aja, Syekh Ahmad Yassin. Bagaimana dia tidak dianggap sebagai suatu ancaman sebab dia mula berjuang ketika umur remaja dia. Dan apa aktiviti yang dia buat? Dia buat permainan bola sepak pantai, ya. Ajak anak-anak bermain dengan dia, kemudian dia buat halakah. Dia bergerak daripada musalla ke musalla, daripada masjid ke masjid. Itulah permulaan kepada perjuangan pembebasan yang diterajai oleh Hamas pada hari ini, memberikan kesan yang cukup besar. Lalu Israel bila dia berhadapan dengan musuh yang sebenar. Sebelum ini musuh yang hadapi adalah musuh yang tanpa taring, tanpa kuku. Kerana mereka berjuang atas dasar yang tidak jelas. Nasionalisme Arab, kebangsaan Palestin, perjuangan berteraskan PLO, Palestine Liberation Organization, perjuangan yang berteraskan ataupun centered around an individual, a person called Yasser Arafat, yang tak membawa ke mana pun perjuangan. Akhirnya mereka berhadapan dengan the true
contender, the true enemy, yang berjuang atas dasar Islam dan jihad. Ya. Jadi puak ataupun golongan yang mereka musuhi, yang pernah disebut oleh Menachem Begin, mereka saya tidak akan bersalam dengan Yasir Arafat, ya, kerana dia menganggap Yasir Arafat itu najis. Tiba-tiba pasca 1987 mereka menghulurkan tangan salam, bukan saja sekat salam persahabatan, mereka hulurkan salam perdamaian. Kerana apa? They need a peace partner. Mereka memerlukan sekutu perdamaian bagi menghadapi musuh yang sebenar. Dan kita lihat apakah pendekatan dan strategi yang digunakan oleh Israel. Inilah strategi yang digunakan oleh penjajah, terutama Britain, sepanjang sejarah. It is called clean imperialism. Imperialisme bersih. Clean imperialism bermakna perjuangan ataupun penjajahan itu disubkon. Disubkon kepada rakyat tempatan. Dekat sinilah dulunya PLO, khususnya Fatah, yang menjadi arch enemy ataupun musuh utama, menjadi kawan atau menjadi sekutu untuk membenamkan perjuangan Hamas, perjuangan yang tulen. Lalu bermulalah siri-siri rundingan. Panjang, jauh nak masuk rundingan. Mungkin masa pun dah cukup. Madrid 1991 yang membuka laluan kepada Oslo 1993, kemudian Sharm el-Sheikh, kemudian Tabak, kemudian Oslo 2, yang semuanya bertujuan untuk mengukuhkan, to establish Israeli occupation of West Bank and East Jerusalem, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa. Dan mereka menggunakan, ya, kelompok-kelompok Fatah ini untuk menjalankan kerja-kerja kotor mereka, menangkap aktivis dan pimpinan Hamas, membunuh mereka, memenjarakan mereka. Tetapi Syekh Ahmad Yassin, ya, memberikan suatu panduan yang cukup penting bagi sesiapa yang nak berjuang. Apa dia kata? Dia sebut satu ayat dalam Al-Quran. Apabila kemelut ataupun konflik yang berlaku di antara anak-anak Adam AS, dia antara Habil dan Qabil, di mana dialog ini dirakamkan. Habil menyebut kepada Qabil, kamu boleh membunuh aku tidak akan membalas, aku tidak akan membunuh kamu. Inilah message Syekh Ahmad Yassin kepada rakyat Palestin. Don't lose sight of who is our real enemy. Dia menyampaikan satu mesej yang jelas. Kamu Fatah boleh tangkap kami, boleh bunuh kami tidak akan membalas balik. Sebab apa? Sebab musuh kita yang sebenar bukan kamu. Musuh kami yang sebenar adalah Israel. Musuh aku dan musuh kamu sama adalah Israel. Kebijakan ini telah menghalang daripada berlakunya perang saudara. Bayangkan kalaulah Hamas bertindak balas, maka kita akan berhadapan dengan keadaan yang amat rumit dan sulit, ya, akan menyebabkan kita semakin jauh daripada laluan untuk mencapai kemenangan. Saya akan tutup sebentar. Kita nak bagi peluang pada Tuan Haji Aziz, ya. Kita tengok padunya penentangan, resistance ini yang disebut sebagai Hamas. Hamas ni singkatan kepada Harakah Muqawamah Islam, kebangkitan, ya, penentangan, resistance, ya. Kita lihat, ya, sehingga Israel terpaksa menerima hakikat, ya, apabila diadakan pilihan raya legislatif yang pertama pada 2006, disebabkan oleh pimpinan Hamas ini berpegang teguh dengan prinsip. Bila diadakan pilihan raya, yang pilihan raya ini ditaja oleh Amerika Syarikat sendiri, sebab Amerika nak memberi legitimasi kepada Fatah. Tetapi sebaliknya, disebabkan teguhnya berpegang kepada prinsip, tulennya dasar dan landasan perjuangan, akhirnya rakyat Palestin memberikan kepercayaan dan undinya kepada Hamas, sehingga Hamas memenangi hampir 2/3 daripada kerusi yang dipertandingkan. Mereka terkejut. Bukan saja Amerika terkejut, Israel terkejut, bahkan Hamas ni terkejut. Orang yang ikhlas ni, dia akan terkejut dengan hasil kerja dia. Camkanlah. Orang yang ikhlas, dia akan terkejut dengan hasil kerja dia.
Sebab dia sendiri tidak meletakkan kejayaan itu, dia tidak attribute the success to his own effort. Dia letakkan attribute sukses itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Hamas membentuk kerajaan di kedua-dua belah tanah jajahan, baik Baitul Maqdis tebing barat, baik Gaza, apa yang berlaku? Lawmakers ataupun ahli-ahli parlimen yang menang di tebing barat ditangkap oleh Israel pada minggu yang pertama keputusan pilihan raya diadakan. Kita lihat, begitu bejatnya Israel. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa di Gaza, dikenakan sekatan ekonomi dan dikepung, ya. Dan dah masuk berapa tahun dah, bro? 8 tahun? 8 tahun. Itu yang Prof sebut tadi. Bukan calang-calang manusia. Kalau kita lah yang diuji, mungkin kita akan menjadi sekuat mereka, bro. Kalau kita diuji. Tapi Allah uji kita dengan kesenangan. Allah uji kita dengan kemudahan. Dan kita tak tahu potensi kita yang sebenar. Sehinggalah Allah uji sebagaimana Allah uji saudara-saudara kita di Gaza. Setelah dikepung, dikenakan sekatan ekonomi, ditala bertubi-tubi dengan arsenal ketenteraan senjata yang mereka ada. Semua senjata yang paling canggih dimiliki oleh Amerika diuji di Gaza. Bayangkan, sehingga setiap kali berlaku serangan, baik 2008, 2012, 2014, kita mendapat perkhabaran anak-anak di sana sudah kenal. Setiap kali apabila berlaku tembakan, apakah itu peluru berpandu, apakah itu shell kereta kebal, apakah itu mortar, apakah itu datangnya daripada kapal perang, mereka dapat membezakan. The ear has been fine tuned. Sebagaimana kita kenal suara Datuk Siti Nurhaliza, suara Era Fazira, sampai tak ke tahap itu. Tetapi tak maaflah, moderator kena stopkan saya ni. Ya. Semakin diserang, semakin kuat. Ini adalah petanda jelas. Apabila rundingan, bahasa-bahasa rundingan tadi jelas merupakan satu penipuan, ia menjadikan rakyat Gaza khususnya dan rakyat Palestin umumnya menjadi semakin risau. They will carry on with the fight. We will not go down. We will not go down in the fight. Right? In the night. Without a fight. Dia bukan sekadar lirik lagu, tapi dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan pengorbanan. Wallahu a'lam bishawab.